Kita kembali ke masa-masa yang dulu lagi, di mana Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Salam pertemuan, salam pencerahan. Doa saya agar anda sentiasa sihat walafiat. Apa khabar anda semua? Cuaca nampak gayanya begitulah. sekejap panas, sekejap kering, sekejap hujan. Tak tahu macam mana nak buat. Saya sendiri pun terkesan oleh cuaca panas ni. Apa khabar Saudara Azwar Jalil, Saudara Zamari LC, Saudara Elias Muhammad, terima kasih sama malam menemani saya. Dan juga Saudara Mat Nazari Syafi'i dari Al-Star, Saudara Azali Kasim, Saudara Mat Faridun Tukiman, Saudara Mazlan Lan, Saudara Abu Samah, Raja Kamal, Raja Faizal, apa khabar Saudara Roslina Roslina Kutbahan dekat-dekat susah sebut. Abu Samah, apa khabar dari Padang Puchong hadir. Raja Kamal Zaweda, apa khabarku? Saudara Zian, itu juga Saudara Hashim Atan, Saudara Ramzul, apa khabar sahabat? Sahabat Abu Nem, Saudara Hizam Masih, Saudara Pak Chu, langkap setia menanti. Terima kasih Pak Chu. Saudara Rahman, itu juga Saudara Marikan Ketam, Saudara Puan Rosmini dari Pontian Johor, Puan Nur Aziah Azizan, apa khabar Wala Pongsu, Abdul Ghaffar Hamzah dari Kuantan, Saudara Kamis Nadi, itu juga Saudara Abu Nem, salam perjuangan, ZD Izwan, apa khabar sahabat? Puan Umi Kalsum, Puan Mira Harun, Saleh Lembang, Yusuf Awang dari Tanah Merah, Kelantan. Begitu juga dengan Tuan Said Abdul Hakim Jaafar dari Kota Singapura. Saudara Abdul Rahman, Saudara Kak Lah, apa khabar Kak Lah? Yazid Mat Isa. Dan juga Nescafe pun ada. Saudara Roslan, Kamrudin. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Kerana nak cerita satu demi satu tadi, tak habis siaran kita. Saya cuma mengharapkan daripada anda, lain tak ada, like, share dan subscribe. Ya, Puan Nafisah, like, share dan subscribe. Itulah Kak Lah Abu Sani, Puan Hashmah, Saudara Puan Rasidah Ahmad dari Kota Singapura, Saudara Mazir Hashim. Selamat malam. Baik, saudara, hari ini hari Sabtu, tanggal 17 Februari. Dah melebih daripada setengah bulan Februari. Sekejap lagi sampailah penghujung Februari. Dan jangan lupa saudara, kita menanti sekitar 24 hari lagi untuk melihat ataupun menanti kehadiran sinar lembayung Ramadan. 24 hari lagi saudara. Dalam keadaan begitu, jangan lupa saat ini sudah pun masuk 1425. Virus tersebut masih berlegar di negara kita. Jadi pastikanlah kita menjaga kebersihan diri kita, keluarga kita. Saya yakin mestilah saudara menghadiri majlis walimatul urus tadi ataupun besok, mungkin ada kenduri dan sebagainya. Pastikan anda melakukan penjarakan sosial kerana virus tersebut masih berlegar saudara. Masih ada lagi tinggi jumlahnya, ribuan. Dan selalu saya pesan pada anda, penyakit ni datangnya macam ribut, pergi macam semut. Dan musim sekarang ni, musim sekejap panas, sekejap sejuk, sekejap panas, sekejap sejuk, juga boleh mengundang virus tersebut. Terima kasih Kak Lah, Saudara Nasir. Saudara Zamri, dia kata nasi UMNO kini yang dikejar tak dapat, yang dikandung berciciran. Betul ke begitu? Saudara Azwar Muhammad Yusof, Saudara Mak Nur Syahdan, Tuan Haji Azhar belum anak. Apa khabar Tuan Haji? Saudara Syed Abdul Hakim, dia kata kita ikuti perkembangan di Malaysia ni, terasalah sedih tapi fahamlah. Dengan bila saya beri ulasan, bila akan faham keadaan sebenarnya. Terima kasih Tuan Syed Syarif Ahmad, Puan Syarifah Hafifah, Sahayuddin Hashim.
Ya, Saudara Nasir, Saudara Zamri, Ayuddin Hashim, saudara. Saudara, kita santuni dulu. Sebelum saya buka bicara, kita santuni dulu naluri kehidupan. Sekali lagi, saya perlu mengingatkan, saya bukan ustaz yang bertauliah, bukan juga na'i. Apa yang saya lakukan adalah culipan daripada teman-teman yang menghantar kiriman kepada saya. Menurut seorang teman yang menghantar kiriman kepada saya, katanya, tanda seseorang itu berilmu adalah dia memiliki kepribadian yang tinggi. Adab dan akhlaknya baik. Dia pasti berasa kerdil dan menganggap orang lain lebih berilmu daripadanya. Lihat saja bagaimana kepribadian insan-insan terdahulu. Meskipun mereka mempunyai perbezaan pandangan dalam suatu masalah, namun mereka masih tetap menghormati antara satu sama lain. Ini kerana mereka saling melihat dan berkata, anda lebih alim daripada saya. Itu adalah sebenar-benarnya sikap insan yang alim. Seorang pencari ilmu yang dangkal dan angkuh akan berfikir bahawa dirinya sahaja yang benar dan mereka juga menganggap mereka yang tidak sealiran adalah sesat. Itu pandangan orang yang dangkal, saudara. Sebab itu kita belajarlah daripada Imam Asy-Syafi'i. Itu juga Imam Ahmad Hanbal. Walaupun dalam banyak permasalahan fiqh, mereka berbeza pandangan dan tidak sealiran, namun mereka tidak sesekali bermusuhan dan bergaduh. Itu adalah bukti kealiman dan keberkatan ilmu yang ada pada mereka. Jadi, hayatilah akhlak dan kepribadian tokoh-tokoh Islam ini. Mereka saling menghormati dan mengasihi antara satu sama lain. Sealim-alim mereka boleh berperwatakan sebegitu, maka apakah kita yang cetek akal dan kurang alim dengan senang hati boleh tuduh-menuduh dan caci-mencaci sama sendiri yang tidak sealiran dengan kita. Jadi saudara, tepuk dada, tanyalah iman. Dalam dunia yang serba canggih hari ini, sebaran fitnah dan cacian boleh tersebar dengan cepat. Amat memalukan sekiranya fitnah serta cacian itu datang dari insan yang mengaku hebat ilmunya. Sepatutnya orang yang alim menunjukkan contoh yang baik pada orang lain. Namun sekarang ini sebaliknya berlaku. Ya, semoga kita terpelihara daripada penyakit sebegini yang kian berleluasa dalam lapangan ilmu, saudara. Hayatilah naluri ini. Saudara, saya menerima tulipan mutiara kata daripada teman-teman kita yang menghantar pada saya. Katanya, lebih baik tangan itu kotor tapi hasilnya bersih daripada tangannya kelihatan bersih tapi banyak melakukan kerja-kerja kotor. Apa yang dilakukannya sentiasa kotor. Dan kita kadang-kadang menemukan kebaikan dari orang yang terlihat jahat. Namun kita juga menemukan si jahat dari orang yang dianggap sebagai malaikat. Jadi jangan mudah menilai seseorang itu dari zahirnya, saudara. Khabar Saudara Zamri Abdul Rahman. Saya tengok ada apa ni, alamak tersalah tekan. Minta admin tolong balik ni, tersalah tekan, ada suara pula di sini. Macam mana double voice. Jadi sepatutnya saya matikan dulu suara ni saudara. Barulah mudah. Dia minta admin sambung balik lah, nampak gayanya terputus hubungan. Saudara. Bagaimanapun saudara, saya ingin mengingatkan pimpinan negara sekali lagi agar jangan berbelanja wang negara tanpa had. Kerana jika wang negara dibelanja tanpa had, negara boleh muflis. Sebab itu berhati-hatilah dalam mengeluarkan perbelanjaan dari kantong negara. Saudara, kepada teman-teman yang menyunting semula live saya ini dan anda masukkan dalam mana-mana channel, saya tak melarang. Boleh, tak ada masalah. Tetapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan kerana saya tidak mampu untuk memantau setiap suntingan. Ini pesanan daripada peguam saya, perlu saya lafazkan saban malam. Begitu juga saudara, kita kena ingat bahawa ini adalah pencerahan politik dan sekadar untuk memberi informasi kepada warga. Bila saya memberi pandangan, saudara, kita mesti berpegang pada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau tak bersetuju, nak hantar kiriman boleh. Asalkan saudara menggunakan bahasa-bahasa yang baik, bahasa tutur bahasa yang indah-indah
Kerana kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap persoalan secara harmonis. Apa khabar Saudara Mat Nur Qazi, Saudara Azmi Nordin, Saudara Saleh Saleh dari Nibung Tebal, Pinang. Ya, begitu juga Saudara Yakin, Puan Rubiah Hussein, Saudara Nur Ali, Lanun pada, terima kasihlah mengantar kiriman sekuntum mawar merah pada saya. Aku si Damak pun hadir juga. Terima kasihlah saudara ini dalam channel satu lagi saudara. Saudara Hasan Makzali, Saudara Ghafar Ibrahim, Saudara Ramzul. Saya sentiasa mengharapkan anda sihat walafiat. Baik saudara, kita mula dengan laporan kaji cuaca. Ini perlu kerana Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran cuaca panas tahap 1. Berjaga-jaga. Semalam saya katakan 6 ataupun 7, hari ini sudah pun meningkat kepada di 9 kawasan di seluruh semenanjung. Malaysia dalam antaranya tadi maklumkan 7 daripadanya adalah di Kedah, iaitu di kawasan Langkawi, Kota Star, Pendang, Yan, Sik, Baling dan Pokok Sena. 2 lagi adalah di seberang Perai Utara dan Pulau Pinang dan juga di Kuala Kangsar, Perak. Jadi inilah kawasan-kawasan yang warganya diharapkan berhati-hati kerana jangkauan hawa yang terlalu tinggi. Katanya sampai mencecah ke 37 darjah Celsius. Amaran cuaca juga tahap berjaga-jaga di Sabah, iaitu di Beaufort, saudara. Dan keadaan ini bila dilaporkan oleh Jabatan Met Malaysia, dia bila berlaku, dia bukan sehari, adalah selama 3 hari berturut-turut. Dalam cuaca panas begini, pastikan anda banyak minum air masak dan kalau boleh simpanlah air di rumah. Kerana saya yakin laporan-laporan saya terima, ada juga dam ataupun tempat tadan air yang mula menyusut. Kalau ini berlaku berpanjangan sampai 6 bulan. Kemarau kali ini dijangka sampai 6 bulan dan pastilah akan mengundang masalah bekalan air kita, saudara. Itu yang perlu saya laporkan, saudara. Baik, kembali pada berita daripada antara dunia dulu. Apabila hari ini di Rumah Putih, iaitu di Washington, pimpinan mereka menyifatkan bahawa kematian pemimpin pembangkang Rusia, Alexei Navalny, yang sedang menjalani hukuman penjara yang dikatakan telah meninggal dunia, dan mereka menyifatkan kematian ketua pembangkang Rusia itu sebagai satu tragedi yang dahsyat. Penasihat Keselamatan Rumah Putih, iaitu Jake Sullivan, berkata insiden itu menimbulkan persoalan. Apatah lagi melihat keadaan sejarah Kremlin yang panjang dan menjijikkan dalam menumpaskan lawannya. Jadi insiden itu menimbulkan pertanyaan yang jelas mengenai apa sebenarnya berlaku. Rumah Putih nak tahu juga kerana Alexei Navalny adalah merupakan ketua pembangkang yang dijatuhkan hukuman penjara oleh Putin dan akhirnya menemui maut di penjara Rusia. Beliau, sementara itu, pemenang hadiah Nobel Keamanan Dmitry Muratov mendakwa kematian Navalny sebagai satu pembunuhan dan menyifatkan pemimpin itu diseksa sejak beberapa tahun lalu. Navalny diseksa selama 3 tahun seperti yang kata doktor beritahu bahawa tiada individu dapat menanggung penyiksaan seperti itu. Nampaknya sekarang, saudara, kematian Navalny mengundang banyak kritikan antara dunia, saudara. Di Jakarta, nampak gayanya tempoh bertenang. Kita cuma mengucapkan tahniah pada Pak Prabowo yang bakal diangkat sebagai Presiden Indonesia. Bagaimana dengan khabar dari Gaza, saudara? ICJ, kabarnya di Mahkamah The Hague, Mahkamah Tertinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, telah pun menolak permohonan Afrika Selatan untuk mengenakan lebih banyak tekanan undang-undang ke atas Israel bagi menghentikan serangan di Gaza, terutama di Rafah. Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ berpendapat penghakiman yang dibuat sebelum ini memadai dan Israel sudah terikat untuk mematuhi keputusan tersebut. Tapi kalau tak patuhi macam mana, saudara? Pretoria sudah pun memfailkan aduan terhadap Israel di ICJ The Hague dengan mendakwa serangan Israel ke atas Gaza adalah melanggar Konvensyen Genosid atau pembunuhan beramai-ramai. Mahkamah masih belum memutuskan isu asas,
Namun pada 26 Januari lalu, mereka mengarahkan Israel untuk mengambil tindakan bagi melindungi orang awam, iaitu warga Palestin, namun tidak dihiraukan. Sebab itu mengundang kekecewaan kepada pemimpin-pemimpin Afrika Selatan yang menentang pembunuhan beramai-ramai, kesan daripada peperangan antara Israel dan puak-puak penentangan Hamas. Laporan terbaru saya terima bahawa di Kairah, hospital terbesar yang masih berfungsi di Gaza, kabarnya telah dikepung pada Jumaat lalu mengakibatkan doktor dan pesakit berada dalam keadaan cemas ketika pesawat rejim Israel terus membedir Rafah. Itu merupakan benteng perlindungan terakhir penduduk Palestin di kawasan tersebut. Menurut kenyataan rasmi, tentera Israel terus mengawal hospital Nasir di bandar Khan Yunis selepas menyerbu awal Khamis lalu. Kementerian Kesihatan Gaza berkata 5 pesakit di unit rawatan rapi meninggal dunia semalam akibat terputus bekalan elektrik dan kekurangan oksigen. Hamas menafikan pejuang-pejuangnya berada di hospital dan ia menyifatkan dakwaan Israel mengatakan adanya pejuang Hamas di hospital itu sebagai satu pembohongan. Namun tentera Israel tetap berkata mereka tetap memperbaiki satu penjana kuasa elektrik dan menyediakan satu unit sedangkan itu adalah pembohongan. Kabarnya 2 wanita hamil melahirkan anak pada semalam dalam keadaan yang sukar tanpa air. Makanan tiada, ubatan pun tiada. Itu keadaan warga Palestin yang berada di hospital terbesar itu, saudara. Malahan keadaan suasana di situ cukup menyedihkan. Sebab itu, saudara, Ketua Hizbullah Hassan Nasrallah yang telah pun mewujudkan sengketa antara Lebanon dengan Israel di Beirut. Beliau berikrar katanya bahawa hutang darah Israel akan dibayar dengan darah. Ia merujuk kepada kematian orang awam di Lebanon minggu lalu. Beliau juga memberi amaran bahawa kumpulannya mempunyai peluru berpandu jarak jauh yang boleh sampai ke mana-mana kawasan di Israel. Darah musuh akan menjadi bayaran untuk setiap titis darah wanita dan kanak-kanak yang terbunuh di Lebanon, katanya. Pergerakan yang beliau merupakan ketua pergerakan yang disokong oleh Iran dan mereka punya peluru berpandu berketepatan tinggi yang boleh mencapai Elat di pantai Laut Merah Israel. Keadaan ini, saudara, saya lihat akan mengundang lagi permasalahan dan peperangan seolah-olah tidak lagi dapat didamaikan di bumi Palestin, bumi Ambia, saudara. Kita harus berdoa sepatutnya dalam keadaan sekarang ni kita tak boleh berperang. Kerana sekarang ni kita masuk bulan Syakban, bulan di mana dilarang umat Islam berperang. Tapi nampak gayanya kekejaman yang dilakukan oleh junta ataupun tentera Zionis tidak harus dibiarkan berterusan. Keadaan semakin sedih dan tentera Israel masih terus melakukan serangan demi serangan dalam usaha mereka mengusir warga Palestin dari bumi Gaza, saudara. Itulah keadaannya yang dapat saya laporkan seketika. Kembali ke peringkat ke negara kita, nampak gayanya setakat semalam kemarin. Aduhai. Negara kita ni tak sunyi daripada isu demi isu. Semalam, hari ini isu yang berlegar di media sosial, di kalangan warga adalah isu beras. Seringkali saya katakan beras adalah makan ruji yang merupakan makanan utama warga negara kita. Ketiadaan beras mengundang masalah. Dan sebab itu, apabila diumumkan harga beras dan sebagainya oleh Datuk Seri Syed Hussein, nampaknya beliau mendapat kritikan yang cukup hebat dari kalangan pihak pembangkang. Bagaimanapun, menurut Menteri Komunikasi Saudara Fahmi Fadzil, kerajaan belum membincangkan secara terperinci berhubung subsidi barangan tertentu terutamanya beras yang dinikmati oleh warga-warga asing sebab ada permasalahan. Beras ini warga kita beli harga yang begitu tapi bersubsidi. Tapi subsidi itu dinikmati oleh warga asing. Jadi menurut Saudara Fahmi, dalam sebarang perkiraan semestinya kerajaan akan meneliti secara keseluruhan agar manfaat program subsidi yang ditujukan kepada kumpulan yang paling memerlukan dan kita utamakan semestinya rakyat Malaysia. Namun, Kabinet belum membincangkan perkara tersebut secara khusus, katanya.
Bagaimanapun saya melihat pembekal pengurusi Persatuan Beras Bumi Putera Malaysia, Barim, Zon Selatan, Saudara Khalil Ahmad. Katanya konsep beras madani adalah sama seperti penjualan beras nasional yang pernah diperkenalkan lebih 10 tahun dahulu, iaitu sekitar antara tahun 2008 hingga 2014. Jadi, apakah pengilang dan pengolah padi akan menerima subsidi tambahan? Beliau berkata beras termaktub dalam mengikut Akta 522, di mana harga jualannya dikawal oleh kerajaan, sementara harga beras import bersaing di pasaran terbuka. Saudara Karim mendakwa jika beras madani dikeluarkan dalam satu grade, ia sepatutnya tidak boleh dijual pada harga RM30. Kerana apabila cadangan beras dicampur antara beras tempatan dan import, maka Akta 522 sudah tak terpakai lagi katanya. Jadi macam mana beras boleh dijual pada harga RM30 untuk 10 kilo, kecuali kerajaan berikan subsidi pada harga asal iaitu RM26. Secara berkala dan subsidi tambahan perlu pada penerima. Beliau menyifatkan apa yang dicuba dilakukan kerajaan pada hari ini adalah penukaran nama daripada beras nasional kepada beras madani. Dan beliau selaku pemborong khususnya Bumi Putera mengalu-alukan program itu supaya dapat meringankan beban rakyat hari ini. Program ini katanya akan memberi pilihan beras murah yang mampu dibeli semua golongan masyarakat. Terdahulu hari ini saya Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu dilaporkan berkata bahawa kerajaan belum membuat sebarang ketetapan untuk mewujudkan satu grade beras putih di negara ini yang akan dikenali sebagai beras putih Malaysia Madani. Walaupun 2 hari lepas, Datuk Seri Syed Abu Hussein Al-Hafiz dilaporkan berkata kerajaan akan memperkenalkan kategori tunggal bagi beras putih untuk menggantikan kategori beras putih tempatan dan beras putih import di pasaran. Ia dikenali sebagai beras putih Malaysia Madani. Jadi penetapan itu kerajaan bakal menetapkan harga siling bagi beras putih pada kadar RM30 sekampit untuk 10 kilogram. Jadi pengumuman kluster makanan Majlis Tindakan Kos Sara Hidup NAKOS Syed Hussein Abu Hafiz ni mendapat kritikan yang begitu pedas daripada pimpinan Parti Pembangkang. Saya hairanlah saudara, dalam keadaan begini sepatutnya apa saja usaha yang cuba dilakukan, siapa saja perlu disambut baik kalau usaha itu untuk memastikan keterjaminan makanan, beras mudah diperolehi, harganya terkawal. Ini masalahnya kadang-kadang kita lebih meletakkan politik daripada kehidupan rakyat. Akhirnya yang terbeban rakyat. Apabila ada dua jenis beras putih, iaitu beras putih tempatan dan beras putih import, harga beras putih import yang tidak dikawal oleh kerajaan. Ini mengakibatkan kartel-kartel beras ini saudara, mereka akan membungkus beras-beras putih tempatan yang pada harga RM26.50 bagi satu kampit untuk 10 kilogram dibungkus dalam kategori beras import. Harganya ada yang RM40, ada RM50 dan sebagainya. Usaha inilah yang cuba dilakukan oleh saudara yang berhormat Datuk Syed Hussein supaya rakyat tidak terkesan. Kerana beras import sekarang ini semakin meningkat apabila pengeluar-pengeluar dari negara luar, negara India sudah pun menghentikan ekspornya. Negara Vietnam, Thailand menaikkan harganya kerana demand ataupun keperluan negara-negara asing begitu tinggi terhadap beras ini. Jadi sebagai jalan penyelesaian, apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Syed Hussein adalah menyatukan semua sekali. Jadi tak ada lagi beza beras import dan beras tempatan. Tapi ini mengundang masalah, saudara. Sebab itu menurut saudara Fahmi Fazil, dia kata kerajaan tidak membuat pusingan U-turn dalam isu beras ini. Cuma masalah ini akan dibincangkan dalam kabinet. Memang saudara, beras ini merupakan makanan yang mengundang masalah besar pada rakyat kalau tidak dijaga. Sebab ini merupakan makanan utama. Tapi dalam keadaan-keadaan begini, apabila Datuk Seri Syed Hussein melaporkan atau dilaporkan tentang hasrat untuk mewujudkan satu jenis beras saja, iaitu beras madani, iaitu beras putih tempatan dan beras putih import pada harga yang satu, ia mengundang kritikan
Dan juga lebih-lebih lagi yang paling bising sekarang saya adalah kartel-kartel. Itu masalah sebenar-benarnya. Bukan soal rakyat tidak mampu untuk membeli beras pada RM30 bagi 10 kilo. Kenaikannya cuma lebih kurang RM4 saja. Kalau satu keluarga makan sebulan 10 kilo, satu kampit, baru RM4 sebulan saudara. Tapi ini tidak dipiraukan apabila rakyat cuba diadunkan dengan isu-isu kononnya pimpinan kerajaan tidak prihatin dan sebagainya. Saya agak menarik membaca tulisan saudara Dr. Bam Al-Haj yang sampai dalam wall saya. Katanya, kita harus melihat kartel beras sudah mula bersuara. Kerana selama ini harga padi yang ditetapkan oleh kerajaan ialah RM1,300 bagi satu metrik tan, di mana pesawah diberi subsidi RM500. Jadi artinya harga yang pesawah dapat ialah RM1,800 bagi satu tan. Tetapi pengilang, kartel yang tamak, mereka masang kaki di semua tempat. Macam tahan jerat lah saudara. Di air yang genting. Mereka tawar harga padi kepada pesawah pada harga antara RM1,600 ke RM1,800 tan. Jadi dengan tambahan subsidi kerajaan, pesawah dapat antara RM2,100 dan RM1,300 bagi setiap metrik tan. Jadi kesan daripada itu, maka pengilang besar dapat membeli banyak dan boleh mengawal bekalan padi beras negara. Harga purata beras tempatan di kilang ialah RM2,250 satu tan metrik. Pengilang sudah dapat margin antara RM650 ke RM800 bagi setiap tan. Tapi itu tidak cukup bagi mereka. Jadi apabila beras tempatan dijual dengan harga RM2,600 satu tan metrik atau RM2.60, pemborong sudah ada margin RM350 bagi setiap tan. Oleh sebab itu untungnya tidak tinggi. Jadi apabila mereka beralih kepada beras yang diimport dengan harga antara RM38 ke RM45 satu 10 kilogram, bayangkanlah berapa banyak mereka mengaut keuntungan. Kerana itulah beras tempatan semakin sukar diperolehi. Apabila beras tempatan ini dipakkan atau dibungkus dan dikatakan sebagai beras import, akhirnya beras tempatan berkurangan yang harga RM26.50 satu kampit itu saudara. Kesan daripada itu, berlakulah kekurangan beras. Tapi untuk beras import dapat diperolehi di mana-mana pasar supermarket. Kerana masalahnya pemborong ataupun kartel-kartel ini, mereka cuba untuk mengaut keuntungan. Dan penguatkuasaan dilihat kadang-kadang tidak berkesan. Sebab itu, apabila pengurusi Nakor, Datuk Syed Husin, mengumumkan harga tunggal beras RM30, reaksi kartel-kartel ini semakin menyerlah. Macam-macamlah alasan mereka berikan. Katanya tidak ikut peraturan, tidak mengikut akta beras negara dan sebagainya. Yang penting, saudara, pengumuman harga tunggal beras putih Malaysia Madani itu benar-benar memberi impak kepada mereka. Dan ia menggegarkan semua pihak. Sementara ini, impaknya memanglah terhadap kartel kerana mereka tidak lagi boleh menjual beras putih pada harga import dan mengaut untung berlebihan sehingga RM1,400 bagi setiap tan metrik. Yang pastinya, mereka akan berkurangan keuntungan mereka kepada RM750 bagi satu tan metrik. Industri padi saudara amat besar. Cukup untuk siapa saja mendapat untung lumayan jika operasi perniagaan mereka berskala besar. Tapi ketamakan itu membuatkan kata-kata ini sentiasa merasa tak cukup dan mereka tak peduli soal rakyat. Bak kata Bini Matu Madani, dia pernah mengatakan bahawa the world has enough for everyone need, but not enough for everyone greed. Artinya, dunia ini sebenarnya mencukupi untuk keperluan semua orang. Tetapi, ia tidak mencukupi bagi mereka yang tamak dan haloba. Okay? Katanya kita tunggulah apa episodnya dalam hari 2-3 hari lagi, kerajaan akan buat pengumuman kedudukan. Sebab sekarang ni kita risau kerana padi pun yang dihasilkan oleh beberapa sawah ada padi hampa yang tidak ada, walaupun dituai, padinya kosong, tidak ada beras. Sebab itu kerajaan harus melihat persoalan ini. Soal beras bukan isu main-main saya. Jadi sebab itu sekarang ini saya melihat
Kalaulah benar dapat dilaksanakan beras madani ini, matlamatnya lain tak ada, saudara. Pertama, untuk mengawal agar harga tidak mencerut di depan rakyat dan beras-beras itu boleh diperolehi di pasaran tempatan. Itu yang paling penting, saudara. Jangan pula kita merasakan kita nak berpihak pada pembangkang yang tidak henti-henti memainkan isu. Lain tak ada. Apa saja yang kerajaan buat, semua tak betul. Apa saja pun. Contoh, saudara, yang terbaru apabila isu tentang ini RCI Pulau Batu Putih. Dah pula bergedudup sekarang, saudara. Apabila peguam bagi Pak Dr. Mahathir menasihatkan agar bekas Perdana Menteri itu tidak menyertai Suruhanjaya siasatan diraja RCI berkaitan kes kedaulatan Pulau Batu Putih, Batu Tengah dan Tubir Selatan. Kiranya pengurusi Suruhanjaya itu tidak diganti. Tiba-tiba mereka meneropong pada pengurusi Suruhanjaya tersebut. Menurut peguamnya, pelantikan Tun Muhammad Raus Sharif sebagai pengurusi RCI Pulau Batu Putih bertentangan dengan prinsip keadilan asasi kerana mereka mendakwa bahawa Tun Mat Raus adalah pihak yang amat berkepentingan. Katanya RCI sewajarnya dilihat bersih dan tidak memihak agar orang awam tidak akan mempersoalkan wibawa dapatan Suruhanjaya tersebut. Saya bila cakap begitu, saya nak tanya je lah, kenapa mereka tidak mempersoalkan isu hakim yang mengadili kes SRC Datuk Seri Najib? Apakah hakim tersebut punya wibawa? Kenapa itu tidak dipersoalkan? Sebab tu mereka mengatakan atas nama keadilan bagi Tuan Mahathir, kami dengan rendah diri mohon kerajaan menggantikan pengurusi RCI dengan seorang yang tidak berkonflik kepentingan. Jadi sedangkan semua orang tahu SRC dalam isu Datuk Seri Najib, apakah tidak ada kepentingan? Nak cakap lebih tak boleh, saudara. Kita biarkanlah permasalahan undang-undang ini ditangani oleh mereka yang pakar dalam undang-undang. Dan begitu juga apabila SPRM, Suruhanjaya Pencegah Rasuah, bersikap agak mudah sikit, memberi tempoh tambahan, lanjutan tempoh 30 hari lagi kepada anak Dr. Mahathir, iaitu Mizan Mahathir, untuk memperjelaskan ataupun mengisytiharkan hartanya. Demikian menurut Ketua Suruhanjaya SPRM Tan Sri Azam Baki yang mengatakan bahawa tempoh lanjutan diberikan sebagaimana dimohon oleh ahli perniagaan tersebut. Dia katanya kami memberi lanjutan selepas beliau mohon masa tambahan untuk mengisytiharkan hartanya. Bagaimanapun, lanjutan itu dipercayai hanya diberikan kepada Mizan, sementara adiknya Mokzani masih perlu mematuhi notis asal 30 hari. Jadi ini pun jadi masalah, saya. Kata tak cukup masa lah selama 43 tahun. Mana mungkin mereka mampu untuk menyelesaikan satu persatu. Itu keadaan saya. Sedangkan SPRM telah pun menyerahkan notis kepada Mizan dan Mokzani di bawah Seksyen 36 Akta SPRM. Dan mereka mesti membuat pengisytiharan harta dalam tempoh 30 hari. Itu kehendak undang-undang. Tapi maklum sajalah, saudara, segala-galanya tak betul. Sebab itu sekarang saya mengatakan tajuk bicara kita malam ini, apabila impian bangsa kian pudar. Kenapa ia berlaku? Sebab apa saja yang cuba dilakukan oleh pimpinan negara yang terdiri daripada bangsa Melayu tak betul daripada kacamata mereka. Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan beliau tidak mengambil gaji pun dipersoalkan. Ada yang mengatakan duit dah banyak, dapat itu, dapat ini. Sedangkan beliau tulus. Dah setahun dah, lebih daripada setahun Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, beliau masih tidak mengambil gaji sebagai Perdana Menteri. Tapi pimpinan mereka yang jabat jawatan tak kerja pun. Jawatan sebagai duta bertaraf menteri, dapat gaji menteri, tak ada kerja, boleh diam-diam. Tapi bila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan dia tak ambil gaji, di samping itu gaji semua menterinya dikurangkan kepada 20%, juga menjadi kritikannya. Begitu juga apabila masalah penyitaan mereka yang terlibat dalam korupsi juga mendapat kritikan. Saya pun tak faham dalam keadaan begitu, saudara. Inilah membuatkan akibat impian bangsa kita mahu dilahirkan sebagai bangsa yang murni
bangsa yang memegang pada etika kehidupan. Seolah-olah sekarang ini semakin pudar apabila pimpinan pembangkang masih lagi tidak henti-henti menyanyikan ataupun melontarkan pandangan yang negatif terhadap usaha murni yang dilakukan oleh Perdana Menteri. Saya bukan nak menjilat ataupun mengangkat Perdana Menteri saudara, tapi saya melihat usaha itu adalah untuk memastikan agar kebejatan, korupsi dapat diusaikan satu persatu. Negara kita dah teruk saudara. Dan mereka sekarang ni macam Perikatan Nasional lah saudara. Dengan gerombolannya masih lagi menggila lah dengan pelbagai saranan di media sosial macam-macam. Tak berhenti lagi saudara. Ini 2-3 hari lagi kita akan dengar pula apa berlaku dengan langkah janda baik. Ini juga tidak kurang lagi saudara, sedangkan Parlimen akan bersidang pada 26 hari bulan. Hari ini dah masuk 17 hari bulan. Tinggal lagi 9 hari Parlimen akan bersidang. Apakah Parlimen akan mengutarakan isu-isu rakyat? Tapi saya yakin sejak akhir-akhir ini dari segi beberapa coretan, lontaran kata-kata dari pimpinan pembangkang, nampaknya mereka masih belum berhenti lagi kerana mereka mahu mengalihkan perhatian pimpinan kerajaan dalam usaha untuk menangani isu korupsi. Macam isu paling penting sekarang ni, macam REE di Kedah, nampaknya dah sunyi sepi. Dan saya hairanlah apabila pimpinan dalam kerajaan pun macam daripada DAP cuba menggamit rasa amarah orang Melayu. Ini pun perlu ditangani saudara. Tapi kalau melihat dari segi kebejatan yang dilakukan, REE di Kedah masih lagi belum usai. Bagaimana dengan projek Jana Wibawa? Satu persatu belum lagi terusai. Dan isu ladang Musangking di Kelantan, bukan sikit saya, 26,000 hektar. Tak ada siapa bersuara lagi. Dan saya melihat keadaannya yang berlaku adalah musim saman menyaman. Orang yang kena siasat mengambil tindakan menyaman pihak kerajaan. Malahan Ketua Pengarah SPRM pun disaman kerana kononnya tidak mengikut prosedur dan sebagainya. Bagi saya lah. Kalau pihak SPRM nak siasat, siasatlah. Nak sama menyaman, buat apa? Itu keadaan saya. Jadi sekarang ni, naratifnya selain daripada sama menyaman, lain tak ada saya. Tumpu kepada pimpinan UMNO. Tak henti-henti pimpinan UMNO dibelasah. Sebab itu keadaan hari ini, kita melihat bagaimana Melayu, saya bercakap terus terang saya, Melayu dilihat masih terus berbalah. Kita bergaduh sama kita, tak pasal-pasal. Ya kenapa jadi begitu? Siapakah yang mewujudkan suasana hingga berlakunya perbalahan tanpa henti, tanpa noktah? Sengketa Melayu ini berterusan. Sepatutnya kita gunakan kesempatan sekarang ini, diusahakan penyatuan. Kalau tak nak bersatu pun tak mengapalah. Berilah siapa saja yang jadi pemimpin negara untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Untuk mentadbir negara, membela perjuangan bangsa. Ini menjelang Kongres Ekonomi. Sudah ada macam-macam bunyi, saudara. Macam-macam bunyi. Kononnya bahawa usaha Datuk Anwar Ibrahim memanggil menteri-menteri kabinet daripada bukan Melayu. Tak sesuai lah nak membincangkan permasalahan Melayu dalam Kongres ini. Saya katakan, apa hal dia orang ni? Apa yang mahu dilakukan oleh Datuk Anwar Ibrahim supaya menteri-menteri ini faham kenapa Kongres ini diadakan, apa matlamatnya, apa tujuannya. Kita tidak mahu apa yang berlaku zaman satu ketika dahulu. Menteri Kewangan dipimpin oleh Tun Tan Sri Sin, keadaan ekonomi begitu berat sebelah. Kek ekonomi bangsa, ekonomi negara tidak dapat dikongsi bersama. Berlaku satu keadaan yang tidak stabil dan akhirnya mengundang masalah. Itu keadaannya saudara. Hari ini sebenarnya saya nak bertanya, siapa sebenarnya yang memecah belahkan ukhuwah bangsa kita? Saya melihat lain tak ada adalah mereka yang menggagalkan piagam muafakat nasional. Inilah mereka yang terlibat. Yang tidak mahu melihat penyatuan bangsa. Sekarang ni bercakaplah
Ada saya dengar, bukan tak ada usaha-usaha mau diwujudkan kembali muafakat nasional. Tapi bukan dengan keikhlasan. Saya ingin menyantuni anda, mungkin ramai tak tahu. Kronologi bagaimana piagam muafakat nasional ini dikhianati. Ya, perlu diperincikan saya kronologi itu, ini berfakta. Fakta ini adalah berpandukan pada minit mesyuarat Jawatankuasa Induk Muafakat Nasional yang mahu memperbetulkan, mahu melakukan koreksi terhadap tuduhan bahawa UMNO mengkhianati piagam muafakat nasional. Sebenarnya saudara, setiap keputusan besar politik yang menyangkut soal UMNO dibincangkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Induk. Lebih-lebih lagi waktu kita bersama dengan PAS dulu, semua permasalahan dibincangkan dalam Jawatankuasa Induk Muafakat Nasional. Sebagaimana hari ini, apa-apa saja masalah yang berhubung kait tentang kerajaan perpaduan dibincangkan dalam mesyuarat kerajaan perpaduan di tingkat 36. Tapi begitu juga dalam muafakat nasional. Begitu kita menyantuninya. Dan dalam piagam muafakat nasional tidak disebut secara khusus bahawa muafakat nasional ini hanya kepada parti-parti politik tertentu. Tak ada. Tapi ia harus selaras dengan aspirasi untuk penyatuan bangsa. UMNO kekal dengan pendiriannya untuk tidak bersetuju apabila ada usaha mahu mewujudkan Perikatan Nasional yang telah didaftarkan sebagai parti politik. Ini ideanya datang dari Tasimuddin. Jadi kepimpinan UMNO Biro Politiknya pada 1 bulan Jun 2020 mereka membantah hasrat mahu mewujudkan Perikatan Nasional sebagai parti politik. Kerana UMNO dah ada, dah Barisan Nasional. Jadi berada dalam muafakat nasional itu tak semestinya kita ajak PAS masuk dalam Barisan Nasional. Tidak. Muafakat nasional ini satu permuafakatan. Macam sekarang, waktu kita berada dalam kerajaan perpaduan, tak ada pula nak didudukkan parti perpaduan. Tak ada saya. Ini satu muafakat antara UMNO Barisan Nasional bersama-sama dengan Pakatan Harapan. Masing-masing ada dia punya parti-parti yang menganggotai pertubuhan masing-masing. Begitu juga di Sabah, di Sarawak. Menjadikan himpunan parti-parti politik dalam satu ukuah perpaduan yang disebut sekarang ini Kerajaan Madani ini terjumlah sebanyak 18 buah parti. Tapi inilah cuba dihancurkan balik. Dulu kita dah uja menyantuni muafakat nasional. Akhirnya muafakat nasional hancur berkecai di tengah jalan. Puncanya ke mana? Puncanya apabila Tasimuddin dan PAS bersetuju untuk menubuhkan Parti Perikatan Nasional. Malahan anggota daripada Barisan Nasional, daripada MIC juga ditarik untuk menyertai penubuhan Jawatankuasa Perikatan Nasional. Itu asasnya yang buatkan UMNO tak boleh terima keadaan. Kalau mereka nak tubuhlah parti politik apa semua pun tak ada masalah. Tapi jangan heret Barisan Nasional dalam Perikatan Nasional. Masing-masing parti jaga masing-masing parti. Itu matlamatnya. Sekarang mereka boleh pula dalam Perikatan Nasional ada gerakan, ada PAS, ada PBM. Ini keadaannya. Tapi kenapa tidak mereka semua berdaftar sebagai ahli Parti Perikatan Nasional? Tidak, ahli PAS tetap dengan PAS. Parti Bersatu tetap dengan Bersatu. Gerakan tetap dengan gerakan. Tapi bila waktu muafakat nasional diwujudkan, mereka mahu supaya ahli UMNO Barisan Nasional berada dalam Perikatan Nasional. Ini satu benda yang tak betul. Itu keadaannya saya perlu menjelaskan bagaimana perpecahan bangsa kita berlaku. UMNO tidak pernah mengkhianati muafakat nasional. Jauh sekali untuk mengkhianati mana-mana parti. UMNO dan PAS betul ada mengundang Parti Pribumi menyertainya. Tapi apabila dilihat keadaannya, apabila orang kata cacing naik ke mata, dah dapat betih nak peha. Itu keadaan saya. Jadi muafakat nasional sebenar-benarnya pada awal diwujudkan dulu merupakan gagasan besar yang dijelmakan untuk memenuhi hasrat penyatuan ummah. Tapi dikhianati, maka terjadilah sekarang ni muafakat nasional hilang diganti dengan Perikatan Nasional. Teruskanlah anda dengan cara anda. Jadi keadaan sekarang ni ternyata apa saja mana-mana pemuafakatan yang mahu dibina
sepatutnya ia mestilah berteraskan kepada kejujuran, ketelusan dan keikhlasan. Barulah ia mampu kekal. Sebagaimana sekarang ni, suka tak suka saudara kena mengakui hakikat. Pimpinan dalam Pakatan Harapan dan juga Perpaduan ini nampaknya pimpinan mereka ikhlas dan jujur walaupun ada titik bengiknya. Satu dua orang pemimpin daripada keadilan, adalah satu dua orang daripada DAP, tapi bila ada sesuatu masalah, UMNO bingkas bangun dan menegur, dan nampak gayanya teguran itu diambil perhatian oleh presiden parti masing-masing. Jadi saya melihat bahawa ada keikhlasan antara UMNO Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan. Itulah sewajarnya dan sepatutnya kita santuni, saudara. Kita tak mampu lagi, saudara. Kalau kita berterusan berpecah, ada unjuran mahu memecah belahkan sama bangsa kita ini, saudara, maka sebab saya katakan bahawa akhirnya bila Melayu sama Melayu berbalah, kita sama-sama kita, impian bangsa kita akan kian pudar. Kita sedang membina satu kekuatan politik. Suka tak suka kena terima hakikat. Kita adalah bangsa dominan. 70% warga negara ini terdiri daripada bangsa Melayu. Tapi kalau dibiarkan warga bangsa Melayu ini berpecah belah, maka tidak dapat disantuni apa saja pun. Kesannya ekonomi negara, kerana tidak ada kestabilan politik, terus merudum. Buatlah macam mana pun, usahalah macam mana pun, pelabur-pelabur masih lagi lihat dan tengok apa akan berlaku pada negara kita. Kalau pimpinan masih lagi bersengketa, apa nak jadi pada kita, saudara? Sebab itu saya menyatakan, dalam kepudaran impian bangsa kita ini, kesedaran mesti ditanam. Cukup-cukuplah kita berbalah, saudara. Lebih-lebih lagi di kalangan warga UMNO, saya nak bagi tahu, saya tidak akan berhenti untuk mengkritik jika ada saya melihat adanya pimpinan UMNO yang bersikap bagaikan cacing naik ke mata. Mereka yang telah tersingkirkan, biarlah mereka meneruskan agenda kehidupan politik mereka. Tak payah nak dilayan lagi. Adalah 5-6 orang yang tidak lagi berada di anjung kuasa di tingkat 38. Cukup-cukuplah. UMNO sudah memahami. Sebab saya tengok ada kesan teman-teman mengatakan UMNO dalam keadaan sukar, UMNO susah nak dipulihkan. Boleh dipulihkan. Boleh dipulihkan. Asalkan warga yakin dan percaya bahawa UMNO ini sedang mengalami proses pemulihan. Mereka yang dah keluar tu tak payah kita dengar cakap mereka. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sebab saya yakin, saudara, kesemua mereka itu semua ada penyakit. Saya tak sebutlah satu persatu. Saudara lihatlah siapa saja yang tersingkir daripada UMNO, mereka mempunyai latar belakang yang sedang digali, sedang disiasat oleh SPRM. Sebab itu saya kata ada kemujurannya. Bila berlaku benda begini, paling tidak pun UMNO akan dilihat lebih bersih di masa akan datang. Apabila pemimpinnya tidak lagi lihat meletakkan kepentingan, jawatan dan tembolok sendiri. Ini kena ingat, UMNO bukan lagi parti yang mempunyai kewangan yang besar seperti dulu. Wang UMNO dah habis dah, kena sapkau. Ini membuatkan Presiden UMNO terkial-kial mencari dana untuk memastikan kalau ada pilihan raya, perlu dibelanjakan, nak cari duit macam mana? Habis disapu oleh mereka-mereka yang tidak lagi berada dalam UMNO. Malahan kadang-kadang bila keberadaan mereka dalam UMNO bukannya untuk menyantuni bangsa, bukan untuk meneruskan perjuangan demi agama bangsa tanah air, tapi kebanyakannya demi poket, demi tembolok. Satu persatu saya lihat latar belakang mereka yang begitu lantang mengkritik UMNO, khususnya tak ada satu pun yang boleh dikatakan bersih sepenuhnya. Jangan sembang, saudara. Kita tahu satu-satu korupsi begitu, projek itu, projek ini, dan mereka sekarang ni sedang dihambat. Lee, dia kata bantuan zaman Datuk Najib sampai pakcik di kampung. Dan ini juga sedang dilakukan oleh pimpinan hari ini, Saudara Lee. Saya haraplah, saudara, janganlah kita menggunakan perkataan bodoh dan sebagainya. Gunakanlah bahasa-bahasa yang baik, saudara. Saudara Syukri Syafiee, dia kata, jika
Apa nilainya? Jika dilihat siapa penjahat dalam politik negara kita sekarang, tentulah jatuh kepada mereka. Tapi yang kita harap, ramai pula rakyat masih percaya kepada mereka. Itu yang menjadi persoalannya, saudara. Sebab itu saya mengatakan, kalaulah warga kita masih lagi berpaut kepada mereka ini, maka pudahlah harapan bangsa. Pembersihan sedang dilakukan. Yakinlah, saudara. Tak lama dah. Saya nak beritahu pada anda, tak lama. Saya dah bercakap, dah 2-3 bulan dulu pun saya dah bercakap. Kerajaan akan menyediakan mahkamah khas untuk membicarakan mereka yang terjebak dalam korupsi. Banyak, saudara, bukan sikit. Satu demi satu. Saudara Pak Chu, dia kata PAS pula kenapa tak boleh bersama amanah. Betul lah, itu keadaannya. Kita ni diminta bersama dengan bersatu. Tapi PAS, mau carilah supaya UMNO ni boleh baik dengan bersatu. Kita tanya pula dengan PAS, boleh ke mereka terima amanah? Itu realitinya. Jadi perpecahan itu tidak ada noktah dalam keadaan begini. Dan mereka sekarang ini yang menyalak, saya katakan, kerana itu tak betul, ini tak betul, sebenarnya mereka sedang dalam siasatan. Tunggulah, saudara. Yakinlah cakap saya. Satu persatu akan terbongkar. Ini zaman Madani, saudara. Dan Datuk Seri Ibrahim tidak akan berundur. Dia tidak akan berganjak walaupun setapak pun. Di mana-mana beliau berada, beliau menekankan bahawa pihaknya tidak lain kerajaan Madani akan membongkar satu demi satu. Bukan masalah untuk membalas dendam, tidak. Tapi untuk membongkar kebejatan apa yang berlaku. Selalu lihat sendiri, saudara. Contohnya apa yang kita rasa cukup kecewa. Ini orang Melayu, saudara. Mewujudkan satu yayasan untuk mencari dana, kononnya nak membantu warga Palestin. Ini yang kata Datuk Seri Ibrahim. Dia tidak mau melihat warga bangsa kita ini membina istana di atas air mata orang, di atas mata rakyat. Warga kita sanggup menderma, sanggup potong gaji bulanan, memberi wang kepada Yayasan Aman Palestin. Dengan harapan wang sebut, dana sebut dikumpulkan, terus dihantar ke Palestin, sama ada memberi ubat ke, memberi bantuan makanan kepada rakyat yang dah keadaan sekarang teruk di Palestin. Tapi apa berlaku, saudara? Apabila disiasat oleh SPRM, dah 3 bulan, ternyata wang-wang, dana-dana yang diperolehi untuk Yayasan Aman Palestin ini telah disalah gunalah bagi kita. Sebab itu bila Jabatan Peguam Negara menyiasat dan sebagainya, mereka mengatakan, ini adalah agenda Zionis, agenda orang macam-macam lah mereka katakan. Sedangkan terbukti, saya tunggulah bila pembicaraan. Saya melihat, saya bukan sikit wang-wang yang dikumpul dalam untuk Yayasan Aman ini, saudara, 39.5 juta. Bukan sikit, saudara. Dan wang-wang sebut bukannya dikumpul terus dihantar. Tidak. Malah dilaburkan. Beli kereta Wildfire, saudara. Beli kilang. Kemudian beli rumah banglo. Dan yang paling mengecewakan, beli emas. Ada pelaburan beli emas berkilo-kilo, saudara. Berjuta-juta. Sedangkan rakyat menghantar derma dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesedaran untuk membantu atas nama sesama Islam. Dan ini mereka gunakan. Sebab itu saya katakan kadang-kadang bila kita tuduh, kita sebut begitu, orang kata kita menuduh. Bukanlah kita nak tuduh, tapi itulah penunggang-penunggang agama yang menggunakan agama, menggunakan keprihatinan rakyat terhadap warga sebangsa kita yang hidup susah. Mereka mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan. Saya lihat, saudara, bukan sikit, saudara. Mula-mula asalnya pada 2018, simpanan dihantar kepada mereka hanya 1,000 je. Tapi akhirnya terus naik 50,000. Jadi, prinsip gagasan, katanya, Rabbani, mengunjung masa depan, untuk macam-macam lah, saudara. Tapi, beli kuda, beli kereta besar, beli rumah. Saya lihat, saya nampak berderet, saudara.
dapat 500,000, 300,000, 300,000, 250,000, 250,000. Ini derma orang ramai saudara. Kalau saya baca satu persatu tak habis. Saudara. Dan terdapat 19 pertuduhan penipuan terhadap 39 juta wang yang digunakan untuk Yayasan Aman Palestin ini. Dan kerana mereka membeli emas sampai ke 131 kilogram emas. Sebab itu dalam pertuduhan, 19 pertuduhan dikenakan terhadap Abdullah Zaid dan Awang Sufian dan didakwa secara bersama bagi 19 pertuduhan dengan curang memperdayakan lembaga pemegang amanah aman Palestin untuk menyerahkan wang sejumlah RM39,150,000 kepada syarikat Samudra Champa untuk tujuan pembelian emas, sedangkan harga pembeliannya lebih rendah. Dalam saat itu pun saudara, emas sudah beli, harga rendah pun dikatakan tinggi. Dan tak sepatutnya untuk tujuan membeli emas. Kenapa perlu dilaburkan? Persoalan saya, kenapa perlu dilaburkan? Kenapa mesti mereka mengambil wang itu, dilaburkan, beli rumah dan sebagainya? Sepatutnya dapat kumpul. Kalau 39 juta, beli makanan, hantar terus ke Palestin. Ini tidak berlaku. Sebab wang itu masih ada di negara kita. Berikut perinciannya katanya pada 24 September 2021. 500,000 membeli emas seberat 2,000 gram. Kemudian pada 28 September 2021, 1 juta beli emas. Jadi wang itu bukan 1 juta tu digunakan untuk hantar ke Palestin. Tidak, beli emas. Begitu juga pada 28 September, 1 juta. 29 September, 1 juta. 30 September, 1 juta. 4 Oktober, 1 juta. 18 Oktober 2021. Setahun saja saya. 4 juta. 12 Mei 2022, 2 juta. 23 Mei, 3 juta. 14 Jun, 3 juta. 27 Jun 2022, 3 juta. Berjuta-juta saya. Wang digunakan untuk membeli pembelian emas. Akhirnya, rakyat Palestin tak dapat apa-apa pun. Apabila perkara terbongkar, tentulah nama negara dalam keadaan yang tidak baik. Mereka melihat bahawa air mata warga Palestin ini dipergunakan untuk mereka mengaut keuntungan pada kepribadian. Dari segi tuduhan, 2 jam sahaja pendakwa raya membuat tuduhan ke atas mereka ini. Antaranya lebih 12.8 juta wang haram itu digunakan untuk beli kereta, hartanah. Beli lot kedai, kilang pejabat berkembar dan kereta Toyota Wildfire. Kononnya bagi pihak Samudra Champa. Pembelian sebuah rumah. Perinciannya di Maybank Bandar Baru Bangi digunakan wang sejumlah 1.162 juta pembelian sebuah rumah semi-D di Tropicana Heights, Kajang. Kemudian antara 17 Januari 2019 dan 11 Februari melalui bank CIMB di Universiti Kebangsaan 463,000 bayaran bagi pembelian sebuah rumah kedai 3 tingkat di Jalan Gopeng Ipoh. Apa kena-mengenanya? Loan di Gopeng Ipoh saja. Wang tunai. Kemudian pada 12 November 2018 melalui Bank RHB Islamic Bank 300,000 pembelian rumah kedai 3 tingkat Jalan Gopeng Ipoh. Pada 12 November 2018 menggunakan Bank Muamalat di Kajang sejumlah 317,000 bayaran bagi pembelian sebuah rumah kedai 3 tingkat di Jalan Gopeng Ipoh. Banyaknya di Jalan Gopeng Ipoh. Untuk apa saudara? Itu keadaannya saudara. Malahan pembelian lot tanah PT 561 Mukim Ulu Yam Batang Kali 135,000. Berapa ekar tak sebut. Begitu juga lot tanah Mukim Ulu Yam 2613 135,000. Tanah ada juga lagi 167,000. Begitulah saudara, wang digunakan. Wang itu datang daripada derma orang ramai. Inilah saya katakan khianat. Apabila bangsa kita sanggup melakukan khianat, maka terurailah harapan bangsa kita. Kita sepatutnya diamanah. Apabila kita tidak amanah, maka Allah SWT akan menjatuhkan hukuman. Itu keadaan. Saya lihat keadaan secara
memang nak marah pun marahlah, tapi saya sedihlah apabila nama derita warga Palestin itu digunakan untuk mereka mengaut keuntungan. Akhirnya NGO ataupun pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan yang lain yang berniat bersih untuk mengumpul dana, nak menghantar perubatan, hantar makanan ke Palestin, tidak lagi mendapat respon daripada rakyat. Apabila keadaan ini berlaku, saya tak tahulah, saya melihat perbicaraan ini akan berjalan dan insya-Allah segala-galanya akan terjema nanti. Dan tidak sepatutnya kita membiarkan insiden ini berterusan, saudara. Inilah elemen-elemen yang saya katakan apabila tidak lagi amanah, tidak ada kejujuran, perbalahan sama bangsa, akhirnya memudarkan tentang masa depan bangsa kita. Saya lebih khawatir, saudara, apa nak jadi pada anak cucu kita kalau kita berterusan berada dalam keadaan berbalah sesama sendiri. Berdoalah kita, saudara, mudah-mudahan apa yang saya lakukan malam ini memberi sedikit pencerahan, menimbulkan kesedaran pada warga bangsa kita. Cukup-cukuplah kita berbalah. Usahakanlah untuk penyatuan ini, dan pada mereka yang mendengar omelan pihak-pihak di sebelah sana tu, tak perlu lagi lah kita nak menghabiskan masa. Memang kita buruk orang seronok, saudara. Tapi realitinya bangsa kita dalam keadaan yang tergugat. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.